Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam sesi kongsi-kongsi pengalaman, kongsi-kongsi pengetahuan menggunakan SketchUp. Okey. Kita dah perhatikan macam mana kita boleh menggunakan tools yang dibekalkan untuk membuat segi empat, membuat bulatan dan memanipulasi lukisan-lukisan tersebut untuk menjadikan dia 3 dimensi. Okey. Seterusnya, dalam kita buat lukisan dan sebagainya, kita akan banyak menggerakkan lukisan. Contohnya, kita select lukisan ni atau cube yang ini. Kita nak gerakkan dia. Macam mana kita nak gerakkan dia? Kita gunakan command move. Klik dekat command move. Pegang ataupun layangkan kita punya cursor dekat mana-mana penjuru atau mana-mana bahagian yang kita nak. Saya suka bekerja dengan penjuru apa semua sebab mudah untuk kita gerakkan dia. Bila kita dah dapat penjuru, kita gerakkan, benda ni akan bergerak. Contohnya saya nak gerakkan dia ke kotak yang ini. Saya klik, dia akan gerak. Okey, saya akan tekan Ctrl Z untuk ulang semula ataupun batalkan apa yang kita dah buat sebelum ni. Okey. Tadi saya menggunakan command select. Okey, saya gunakan select. Lepas tu saya highlight, saya buat satu window, saya pilih semua benda yang saya nak. Selain daripada cara tu, kita boleh juga gunakan klik kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Dia akan select semua yang berkaitan. Okey. So, kita perhatikan dekat sini. Kita nak tengok nanti apa kebaikan dia, apa keburukan dia yang ni. Kita nak gerakkan dia. Kita gerakkan dia pergi ke cube yang ini. Okey. Kita gerakkan semula. Kita perhatikan dia dah melekat dengan cube ni. Alamak, bila dia dah melekat dengan cube ni, dia dah melekat dengan bulatan tu, kita nak gerakkan dia dah tak boleh dah. So, dekat sini kita terpaksa gunakan command undo. Okey, saya undo dulu. Okey, saya keluar dulu daripada move. Saya dapat command select. Okey. Cuba perhatikan pula kalau saya buat something dekat cube ni. Saya klik sekali, dia akan pilih permukaan. Saya cakap tadi, kita klik 3 kali. 1, 2, 3. Okey, dia akan klik semua sekali. Bila kita dah klik semua sekali, kita right click. Kita pergi ke make group. Kita perhatikan, kita klik sekali, dia akan select semua. Kita gunakan command move. Klik dekat ujung, gerakkan ke kotak dan klik. Okey. Perhatikan apabila saya gerakkan semula, dia tidak melekat dengan cube yang tadi. Nampak tak? Okey. So, bila kita gunakan SketchUp, kita melukis dan kita dah siap satu produk ataupun satu lukisan yang kita rasa kita tak nak kacau dengan benda lain, adalah bagus untuk kita jadikan dia satu group. Kenapa? Untuk mengelakkan dia melekat dengan benda-benda yang lain. Okey, dekat sini kita dah belajar macam mana kita boleh gunakan group. Kita cuba perhatikan dekat sini. Kita triple click, kita select semua sekali, kita buat make group. Okey. Kita gunakan command move. Kita boleh move ataupun boleh gerakkan kotak ni. Dan bila dia jumpa dengan kotak yang lain, dia tak melekat. Okey. Itu antara fungsi grouping. Maknanya kita jadikan dia satu badan ataupun satu solid yang tak akan bergabung dengan benda-benda yang lain. Seterusnya, kita dah tengok macam mana kita gunakan command move, macam mana kita gunakan command group untuk manipulate ataupun untuk ubah suai lukisan kita. Kita nak tengok pula macam mana kita nak copy. Okey. Contohnya benda ni kita nak copy dia 3 biji
okey, kita boleh gunakan command move. Kita klik command move ni, klik dekat penjuru yang kita nak, kita tarikkan. Okay, perhatikan apabila saya tekan butang control, kita akan nampak kotak yang asal akan wujud semula dekat tempat asal. Okey, bila saya tekan lagi sekali control, dia tak ada. Saya tekan lagi sekali control, dia ada. Okey, perhatikan pada bahagian bawah penjuru sebelah kiri. Bila saya tak tekan control, dia kata pick 2 points to move. Maknanya kita kena pilih 2 point untuk ubah. Dia letak juga dekat situ control toggle copy, okey, untuk alternate toggle auto fold, hold shift untuk lock inference. Okey, so apa yang kita buat sekarang ni, kita bawa bekerja dengan control. Bila kita tekan control, maknanya kita bukan setakat move, tapi kita adalah move dan copy. Okey, kita move dulu. Kita perhatikan dekat sini, distance ni, bila kita move, dia ada distance. So sama macam mana kita manipulate pull dan sebagainya sebelum ni, kita just typekan jarak yang kita kehendaki. Contohnya dekat sini saya nak 900. Saya tekan enter, kotak tersebut berpindah 900 mm daripada lokasi asalnya. Tak percaya, kita ukur. Nampak? 900 mm daripada lokasi asalnya. Okey, katakanlah saya nak move dan copy. So apa yang saya buat, pertama sekali saya kena gunakan command select. Saya select, kemudian saya gunakan command move. Okey, command move ni kita boleh gunakan huruf M juga. So kita klik dekat satu penjuru dia. Okey, kita tekan control, kita tarik. Dekat sini bila kita tarik, kita typekan jarak yang kita kehendaki. Contohnya dekat sini 900. Kita akan dapat copy cube tadi pada jarak 900. Okey, kita akan dapat 2 cube dekat situ. Katakanlah kita nak ada 5 lagi cube dekat situ. So maknanya daripada copy yang asal kita perlukan 4 tambahan. Kita just typekan saja 4x dan tekan enter. So yang ini kita panggil array. Kita dapat 5 biji cube dalam satu set arahan sahaja. Okay. Perhatikan juga kat sini. Okey, saya akan ubah benda ni jadi group. Okey, saya tunjuk contoh lagi satu. Kita gunakan command move. Saya tak payah klik dekat item ni, saya boleh klik dekat mana-mana. Okey, saya tekan control untuk tambah. Nampak bila saya tekan control ada nampak simbol tambah dekat kita punya anak panah. Nampak tak bila saya gerakkan garisan hijau titik-titik ni? Okey, saya nak jarakkan dia 1220. Okey, dan saya nak buat 2 kopi. Saya tekan 2x, saya tekan enter. Saya dapat 2 salinan bulat ataupun silinder. Okey. Selain daripada bergerak macam ni, kita juga boleh rotate. Contohnya saya nak rotatekan cube yang ini pada paksi origin. So untuk rotate kita gunakan tools rotate. Saya klik tools rotate, saya akan dapat protector ni. Saya letakkan dia dekat sini. Sebab apa? Sebab saya nak pusing ikut paksi ni. Saya klik. Bila saya dah klik sekali, okey, dia akan keluar garisan putus-putus. Saya klik dekat kita punya rujukan. Contohnya rujukan saya dekat garisan merah. Okey, lepas kita klik pada rujukan, kita pusingkan ke sudut yang kita kehendaki. Kita boleh letak sini ataupun kita boleh typekan 45 untuk dapatkan sudut 45 darjah. Okey. Selain daripada menggunakan origin, kita juga boleh pilih cube kita sendiri. Okey, pada bahagian sisi dia, saya pilih rotate tools. Nampak tak? Dia warna dia hitam sekarang ni. Okey, saya klik dekat satu penjuru dan saya tarik ikut
garisan yang saya buat rujukan. Okey, saya tolak ke atas ke lokasi yang saya kehendaki ataupun saya typekan saja 45. Okey. Dekat sini lebih jelas, kita dah nampak kita boleh pusingkan kita punya objek mengikut sudut yang kita kehendaki. Okey. Benda yang sama juga macam kita gunakan command move, kita boleh copy masa kita gunakan command rotate. Okey, contoh saya nak copy kita punya cube ni tadi. Okey, saya gunakan command rotate. Saya klikkan dekat origin. Saya gunakan paksi hijau sebagai reference dan saya tekan control. Perhatikan kita dapat satu salinan cube pada sudut yang kita kehendaki. Katakan saya nak letakkan pada sudut 35. Okey. Sama juga macam tadi, kita boleh tambah berapa yang kita nak. Contoh dekat sini saya nak ada 4 salinan, saya tekan 4, saya tekan X, saya tekan enter. Kita dapat 4 salinan. Okey. Untuk masa ni mungkin tuan-tuan puan-puan tak nampak apa kegunaan dia, tapi kadang-kadang bila kita buat lukisan dan benda semua, kita ada tiang. Tiang tersebut kita nak susunkan. Okey, daripada susunan yang kita telah tetapkan. Okey, inilah fungsi move dan copy yang kita boleh gunakan ataupun rotate dan copy yang kita boleh gunakan untuk mempercepatkan kerja kita. Seterusnya nanti saya akan tunjukkan juga apa beza antara group dan juga komponen. Tapi yang itu kita akan simpan untuk pelajaran yang akan datang. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.